Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di kelas sains tahun 2. Hari ini kita akan belajar mengenai kitar air semula jadi. Proses kitar air semula jadi inilah yang memberikan kita sumber air secara berterusan. Alhamdulillah. Mari kita lihat bagaimana proses kitar air ini berlaku. Okey, jadi ini adalah gambar rajah yang akan kita gunakan untuk memahami kitaran air semula jadi. Ingat, apabila disebut kitaran, ia bermaksud tiada awal dan tiada penghujung. Ia sentiasa berlaku. Okey, walau bagaimanapun untuk memahami proses ini, kita akan bermula dengan air. Okay. Pada peringkat pertama ini, air yang berada di permukaan bumi kita seperti air laut, air sungai, air tasik dan sebagainya, apa-apa air yang berada di permukaan bumi kita ini, dia akan menerima tenaga daripada cahaya matahari. Apabila air mendapat tenaga daripada cahaya matahari, air akan tersejat, okay? Akan menyejat menjadi uap air dan naik ke atas. Air telah berubah menjadi uap air. Kita tak nampak ya uap air dalam udara kita sebab ia bukan dalam bentuk cecair. Tapi dia adalah bentuk gas. Sebab itu dinamakan uap air. Okay, jadi peringkat pertama ini, air tersejat menjadi uap air dan akan naik ke atas. Okay, seterusnya kita pergi ke peringkat kedua. Apabila uap air naik ke atas, makin tinggi, apabila berada di atas yang lebih tinggi, uap air ini mulai menyejuk. Apabila uap air ini menyejuk, ia akan berubah rupa semula menjadi titisan-titisan air. Titisan air yang banyak ini dia akan bergabung membentuk awan. Okay. Jadi lepas ini, kalau kamu lihat awan, kamu tahu awan itu adalah terbentuk daripada titisan-titisan air. Seterusnya, apabila terlalu banyak titisan air yang membentuk awan ini, awan akan menjadi sangat berat. Okay. Sebab terlalu banyak titisan air dalamnya. Jadi, ia akan menjadi sangat berat. Apabila awan sudah menjadi sangat berat, ia akan turunkan titisan air tadi sebagai hujan. Okay, peringkat seterusnya, apabila awan telah turunkan hujan, hujan tadi mengalir ke mana? Okay, hujan akan jatuh ke permukaan bumi dan seterusnya akan mengalir semula ke sungai dan laut. Okey. Jadi proses ini berlaku, dia akan bermula semula seperti tadi. Apabila air hujan tadi mengalir semula ke sungai dan laut, daripada air laut tadi dapat tenaga semula jadi uap air jadi awan, awan dia akan berat turun sebagai hujan dan seterusnya. Ia akan sentiasa berlaku sehinggalah dunia kita kiamat. Okey, cikgu akan terangkan sekali lagi kitaran air ini dalam bentuk gambar rajah, dalam bentuk rajah. Okey. Okey, kita bermula dengan air laut atau air sungai. Okey, air laut dan air sungai ini akan tersejat menjadi uap air. Okey. Air laut menyejat menjadi uap air. Uap air akan menyejuk membentuk titisan air. Titisan air akan bergabung membentuk awan. Apabila awan semakin berat, ia akan turun sebagai hujan.
air hujan akan turun ke permukaan bumi dan akan mengalir masuk semula ke dalam sungai dan juga laut. Sekali lagi, cikgu terangkan supaya kamu lebih faham dan lebih mudah ingat. Okey, kita bermula dengan air sungai dan laut menyejat. Okey, air sungai dan laut menyejat menjadi uap air. Uap air akan naik ke atas dan mulai sejuk. Apabila uap air telah sejuk, dia akan menjadi titisan air yang membentuk awan. Awan apabila terlalu banyak titisan air, dia akan berat. Lalu akan turunkannya sebagai hujan. Hujan akan mengalir masuk semula ke air sungai dan laut. Okey, begitulah seterusnya. Jadi, kepentingan kita hari ini, kitar air semula jadi berlaku berterusan untuk apa? Kenapa berlakunya kitar air secara semula jadi ini secara berterusan? Ia adalah untuk membekalkan air kepada hidupan. Siapa hidupan? Kitalah, manusia, haiwan dan tumbuhan. Dan selain itu juga, kitar air ini berterusan untuk menyejukkan bumi kita. Cuba ingat semula, kalau selalu hujan, kita akan rasa sejuk je bumi kita, kan? Okey. Itu sahaja untuk kisah kejadian kitar air semula jadi. Jadi, ada 3 kali cikgu terangkan tadi. Cikgu harap kamu boleh ingat, kamu boleh bayangkan dan kamu boleh terangkan semula. Okey, berjumpa lagi kita. Bye.